وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا ما فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمهن والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya masih memberi kita peluang dan ruang untuk kita menghadiri salat berjemaah. 7 golongan yang mana Allah SWT akan letakkan di bawah naungannya pada hari yang mana tiada naungan melainkan naungan arsy Allah. Antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi, lelaki-lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Walaupun kita discutikan sebentar, hanya boleh dihadiri 5 orang sebelum ini, tetapi Allah Maha Rahim, Maha Karim Allah beri peluang pada kita lagi, Masya Allah, Tabarakallah, untuk kita dapat menghadiri, memenuhi saf-saf. Tidak ada 2 orang yang berkumpul bersalat itu lebih baik daripada 4 orang yang bersalat secara bersendirian. 4 orang yang berkumpul bersalat berjemaah lebih baik daripada 8 orang yang salat secara berasingan. Begitulah bilangan seterusnya. Mulia di sisi Allah apabila kita berkumpul semata-mata kita sujud mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah bila kita sibuk dengan dunia kita, maka apabila kita berkumpul untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita mengembalikan balik bahawa kita sedar kita ni hanyalah hamba Allah. Hidup lama mana pun kita adalah tetap hamba Allah. Pangkat kita tinggi mana pun kita adalah tetap hamba Allah bila mana dahi kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi sepatutnya kita akan baca insya-Allah kitab ni, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak pasti ada sebelum ni ustaz yang dah mengajar atau belum, tapi ni yang dipilihlah insya-Allah. Kita sama-sama akan bedah kitab ni, tengok apa yang manfaat insya-Allah kita boleh bawa dalam kehidupan kita, dan kita balik boleh kongsikan dengan anak dan isteri kita insya-Allah. Kita sambung sedikit hari kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu sampai mana tu? Sehari sebelum wafat ke? Saya dah lama cuti kan, sampai lupa. Sehari sebelum wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehari sebelum wafat ataupun pada hari Ahad, disepakat ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada hari Isnin. Maka sehari sebelum wafat Nabi Muhammad telah memerdekakan para pembantu lelakinya. Ini tanda awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak meninggalkan dunia ini, maka mula membebaskan hamba-hamba yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyedekahkan 7 dinar harta baginda yang masih tersisa, dan telah menghadiahkan atau memberikan senjata milik baginda kepada orang-orang Islam sesuai dengan hadis wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Nabi-nabi ini tidak mewariskan dirham dan dinar, hanya saja mereka mewariskan ilmu.
Aisyah meminta sedikit minyak lampu daripada pembantu perempuannya. Baju besi baginda telah digadaikan kepada seorang Yahudi dengan harga 30 sak gandum. Itu Nabi wafat dalam keadaan baju besinya, dir'uhu kana dir'uhu rahnan, telah menjadi kalau kita ni ar-rahnu lah, kan, rahnu ni apa, pusat gadaian ataupun tempat gadaian emas dan perak kita, ataupun kita punya, kita panggil apa tu, barang kemas. Hari terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam salat subuh bagi orang-orang Islam pada hari Isnin, hari yang baginda wafat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menampakkan diri kepada mereka. Jadi dalam sirah Nabi ni, Nabi tak datang salat hanyalah pada berjemaah pada pagi inilah yang mana baginda wafat. Baginda hanya menyelak langsir bilik Aisyah yang sekarang ni adalah makam baginda dan memandang mereka yang sedang berbaris dalam saf-saf salat. Jadi kita boleh bayangkan daripada makam baginda tu, depan tu imam yang ada apa tu, kalau hari kita beli sejadah raudhah tu dia ada. Dekat situ kita tengok kalau kita buka je bilik ni, bilik apa tu, nampak orang tengah duduk dalam saf ni. Kemudian baginda tersenyum. Abu Bakar mundur ke belakang hendak berdiri sejajar dengan saf. Dia dengan sangkaan Nabi ni nak keluar jadi imam lah. Nampak senyum ni, nampak macam sihat hari ni. Kerana dia menjangkakan Rasulullah akan keluar untuk salat dan menjadi imam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa orang-orang Islam hendak menghentikan salat, hampir saja nak berhenti sembahyang, kerana berasa begitu gembira dengan keadaan baginda. Sebab sebelum ni nampak gering, sampai tak boleh nak senyum. Namun baginda memberi isyarat dengan tangan agar mereka menyelesaikan salat. Seolah-olah Nabi buat macam inilah, kan, terus. Kemudian baginda masuk ke dalam bilik dan menurunkan langsir, tutup balik langsir. Kalau kita ni sliding ni, tutup balik. Selepas itu Rasulullah tidak dapat mengikuti waktu salat yang berikutnya. Waktu duha semakin beranjak, Nabi Muhammad mula memanggil putrinya Hadrat Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian baginda membisikkan sesuatu kepadanya hingga dia menangis. Baginda mendoakan Fatimah. Selepas itu baginda membisikkan sesuatu kepadanya hingga dia tersenyum. Jadi pertama nangis, bisik lagi, senyum. Jadi dia ada dua keadaan yang menyebabkan sahabat-sahabat pelik. Anas bin Malik berkata, di kemudian hari, fasa'alna an zalika fima ba'du, di kemudian hari kami tanyakan kejadian ini kepada Fatimah. Jadi kenapa bisik pertama kau nangis, bisik kedua senyum? Pelik jadi. Dan beliau menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku bahawa baginda akan meninggal dunia di dalam sakitnya ini. Maka aku menangis. Ayah nak wafat, nak meninggal, bila kita dengar, Masya Allah, kita akan menangis. Kemudian baginda membisik kepadaku bahawa akulah anggota keluarganya yang pertama akan menyusuli baginda. Maka aku tersenyum. Orang yang pertama, dia kata, wa basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimata bi annaha sayyidatu nisa'il alamin. Beliau akan menjadi
Nabi Muhammad juga mengkhabarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha bahawa dia adalah ketua pemimpin para wanita semesta alam. Dia jadi apa ni dia panggil, kalau kita ni panggil apa? Puteri raja. Kan, puteri sekalian puteri, ketua puteri ataupun ketua bidadari daripada segala bidadari di alam semesta ini. Wara'at Fatimatu ma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah melihat penderitaan yang amat berat pada diri Rasulullah. Sakit geringnya. Kalau kita tanya orang tua sekarang ni, sihat ke ji? Sihat orang tua. Kan? Sihat orang tua. Jadi orang tua je dia boleh cerita sama dia apa bentuk sakit dia tu. Jadi orang tua ni biasa dia pesan dekat orang muda, engkau belum tua lagi kalau tak tahu kan. Kau belum tua lagi engkau tak tahu, nanti kalau dah tua baru kau tahu. Dia punya alignment dah lari. Kan. Dia punya apa tu? Kalau dia punya apa tu spring tu, kan. Engine mounting pun dah longgar. Dia semua dah tu. Jadi kita kalau jumpa orang muda ni kita pesan, kau dek sungguh-sungguhlah buat amal. Nanti kalau dah tua dah tak larat. Kan? Dah tak boleh sembahyang, tak boleh nak banyak dah. Jadi kita pesan tu anak-anak kita, sungguh-sungguhlah buat amal ni muda-muda ni. Jangan dah tu nanti baru kita nak banyak. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kita, maka kita rebut. Allahu akbar. Sehingga Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa karaba abah. Dia kata wa karaba abah. Ini dipanggil af'alut ta'ajjub. Dia kata alangkah menderitanya engkau wahai ayah. Nampak sakit sangat ni. Baginda menjawab, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tiada lagi jenis penderitaan ke atas ayahmu setelah hari ini. Maknanya mati habislah. Sebab tu kita kena jadi manusia yang mana orang sangat sangat sayang dan sangat sedih dengan pemergian kita. Jangan jadi orang yang mana bila kita mati orang rehat daripada kejahatan kita. Kan? Si Mamat tu mati dah. Mati dah Mamat tu. Kalau tidak kata kan, jangan jadi orang macam ni. Orang yang rehat daripada kejahatan kita. Patutnya orang yang sedih dengan kebaikan kita. Dah tak ada dah orang boleh buat baik macam dia tu. Disebut-sebut kebaikan dia. Selepas itu, jadi mula-mula dia panggil siapa tadi? Fatimah. Selepas itu memanggil cucunya iaitu Hasan dan Husin, lalu memeluk kedua-duanya dan memberikan nasihat yang baik-baik. Baginda juga memanggil isteri-isteri baginda, lalu memberi nasihat dan peringatan kepada mereka. Inilah contoh terbaik. Kalau kita dah hampir, maka kita boleh panggil orang-orang terdekat. Bukan dah nazak betul baru panggil kan. Tak. Bila ada mak ayah kita ni, kita sendiri bila dah nampak tanda-tanda tu, kita mulalah panggil anak dan cucu-cucu kita, beri peringatan, beri nasihat yang terakhir. Rasa sakit baginda semakin bertambah berat. Ditambah lagi racun yang diberikan oleh wanita Yahudi ke dalam daging yang baginda makan sewaktu di Khaybar. Dalam Fatah Khaybar, peperangan Khaybar ataupun pembukaan kota Khaybar ini, Nabi SAW telah dihidangkan dengan daging yang diracun, yang dipanggil lahmul masmum. Maka dia kata sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, ma azalu ajidu al-mat'amil ladzi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, aku masih lagi sehingga sekarang merasakan sakit kerana makanan yang kumakan di Khaybar. Fa hadza awanu wajadtu qita'a abhari min dzalika as-sam. Inilah saatnya bagiku untuk merasa bagaimana terputus nadiku kerana racun tersebut. Tahap Nabi pun diracun.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan nasihat kepada orang ramai. Salah. Ni kata tu. Wa kana hadha akhiru ma takallama awsa bihin nas. La'natullahi 'alal yahud. As-salah. Wah, dia tertinggal sini. Dalam teks bahasa Arab ni dia kata la'natullahi 'alal yahuda wan nasara 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yahdharu ma sana'u la yabqiyanna dinanu bi ardil arabi. Dia kata laknat Allah atas Yahudi dan Nasara, mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka itu masjid. Lepas tu kalau kita pergi gereja, ada gambar-gambar yang mereka anggap itu nabi ataupun orang-orang alim. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila di Khaybar nak buat masjid, maka Nabi telah suruh buang gambar-gambar dan patung-patung dalam gereja tersebut. Buang. Jadi Nabi bagi tahu laknat ini supaya peringatan untuk umatnya tidak jadikan kubur Nabi itu juga sebagai tempat sujud. Lepas tu kerajaan Osmaniyah dia telah jadikan makam Nabi itu petak dia petak 5. Dia tak jadi petak 4 seperti mana Kaabah, supaya dia tidak menyerupai Kaabah. Jadi dia telah korek dengan 5 petak dan dia telah tanam dengan dengan timah, supaya tidak lagi diceroboh. Dulu zaman dia kena ceroboh kan. Hampir saja kubur Nabi ni diceroboh dan dicuri jasad Nabi. Kemudian baginda telah mewasiatkan kepada orang ramai, faqala as-salah wa ma malakat aymanukum, karrara dzalika miraran. Baginda mengulangi banyak kali, jagalah salat dan berkaitan dengan hamba-hamba kamu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya wasiat. Detik-detik terakhir, tibalah detik-detik terakhir daripada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mula menarik tubuh baginda ke pangkuannya. Sesungguhnya tentang hal ini dia pernah berkata, sesungguhnya antara nikmat Allah yang dilimpahkan kepadaku adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di rumahku pada hari giliranku dan berada di dalam rengkuhan dadaku, serta Allah menyatukan antara ludahku dengan ludah baginda ketika baginda wafat. Ludah ni maknanya air liur. Apa bukti dia? Aisyah berkata ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke dalam. Abdurrahman ni adik-beradik seemak dengan Aisyah, sambil memegang siwak. Ketika itu ku rengkuh tubuh baginda dan ku lihat baginda melihat ke arah siwak. Dia jeling tu, nampak siwak dekat di tangan Abdurrahman. Oleh kerana aku tahu bahawa baginda amat menyukai siwak, maka aku bertanya, bolehkah aku ambil siwak itu untukmu? Baginda mengiyakan dengan isyarat kepala. Maka aku menyerahkannya kepada baginda. Dia gigit dulu tu. Dia gigit, bagi lembut siwak tu. Kayu siwak ni dia keraslah kayu tu kan. Sekarang orang safi ataupun apa jenama lagi. Dia buat ubat gigi. Dia dah proses, wallahualam berapa banyak peratus siwak tu. Tapi kayu tu siwak tu, kalau Arab ni polis pakai, askar pakai, merata orang pakai. Kalau kita tengok dekat Mekah sendiri kan, polis-polis dia pakai tu siwak tu. Ada je dekat dia punya kocik. Polis, askar semua dia jadi umum. Benua Arab ni jadi umum. Ketika itu di tangan maka mana tadi? Rupa-rupanya gosokanku terlalu keras bagi baginda, sehingga aku bertanya apakah aku perlu memerlahankannya. Pasal gosok siwak ni dia tak ada pen. Dia ke kanan atas kan, turun ke bawah macam tu. Dia bentuk lapan. Dia lapan yang tu. Maka aku menggosok dengan perlahan-lahan. Ketika itu tangan baginda ada bekas berisi air.
Baginda mencelupkan kedua-dua tangan ke dalam air, lalu mengusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu ada kemabukkannya ataupun penderitaannya, yang kita panggil sakaratul maut. Kan? Yang kita panggil apa? Sakaratul maut. Mabuk mati. Mati ni mabuk. Nabi kata innalil mauti sakaratin, sesungguhnya bagi kematian itu ada kemabukannya, ada penderitaannya. Selepas bersiwak, Rasulullah SAW mengangkat tangan dan jari jemari baginda, mengarahkan pandangan ke arah langit-langit rumah, sementara kedua-dua bibir baginda bergerak-gerak. Aisyah radhiyallahu anha masih sempat mendengar sabda baginda pada masa itu, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqul a'la. Dia kata ma'al ladzina an'amta 'alaihim, bersama orang-orang yang kau beri nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin, para nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, syuhada, orang-orang yang syahid, as-salihin, dan orang-orang yang saleh. Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, dan rahmatilah aku. Ketika mana kita hampir mati, maka pengharapan lebih daripada takut. Masa kita hidup ni dua, kita ada khauf dan raja. Khauf dan raja. Bukan rojak buah tu, bukan rojak, bukan persembur tu. Maknanya khauf dan raja, maknanya takut dan harap. Takut kita semayang, lepas semayang kita harap, astaghfirullahalazim, kan? Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan Nabi kami daripada api neraka. Harap tu. Takut masa semayang tu, datangkan takut, ya Allah takut sembayang ni terima tak terima. Lepas sembayang istighfar, minta jauh dari api neraka, minta syurga. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tu yang pendek dalam kita punya hadis. Kita pun ada tambah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tu semua tambah. Pun tak apa, baca tak ada masalah. Baca apa lagi? Baca ayat kursi. Bang, siapa yang baca ayat kursi selepas setiap solat, tidak ada apa-apa yang menghalang melainkan kematian. Tiada apa menghalang dia dengan syurga melainkan kematian je. Mati terus masuk syurga. Tu dipanggil harap. Takut dan harap. Kalau orang tak semayang, macam ni dia datang takut? Saya segan pergi masjid ni, kenapa? Takut riak. Mana datang takut riak pula, pergi semayang pun tak. Mas faham tak? Dia tak pergi semayang, dia kata takut riak. Macam mana datang takut, semayang pun tak? Dia semayang pun takut. Saya Pak Imam tak boleh lah Pak Imam. Saya cikgu kan apa kan nak semayang tu, takut lah. Takut apa? Takut riak. Semayang lu. Riak tu kemudian itu dipanggil khauf dan raja. Tapi bila mati, kalau kita tengok hadis Rasulullah, macam mana pengharapan Rasulullah, macam mana apa yang Rasulullah buat, maknanya Nabi lebih pada pengharapan. Lebih pada apa? Pengharapan. Minta doa daripada, minta rahmat Allah, minta pengampunan Allah. Sampai tahap Nabi ni, tahap Nabi pun minta lagi, minan nabiyyin was-siddiqin ma'an nabiyyin, ya Allah bersama, matikanlah aku bersama, tempatkanlah aku bersama orang-orang yang ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa alhiqni birrafiqil a'la, pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, kekasih yang maha tinggi. Allahumma, ya Allah, ar-rafiqil a'la. Kalimah yang terakhir ini diulangi baginda 3 kali, yang disusuli dengan tangan lemah baginda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baginda telah kembali ke pangkuan kekasih yang maha tinggi, iaitu ar-rafiqul a'la. Hal ini terjadi semasa waktu duha, setelah terasa panas pada hari Isnin 12 Rabiul Awal
tahun ke-11 Hijrah dengan usia baginda 63 tahun lebih 4 hari. Lebih 4 hari. Maknanya baginda lahir 9 Rabiul Awal, wafat 12. 12. 9, 10, 11, 12. Lebih 3 hari atau 4 hari. Tu dia panggil, dia punya kiraan dia macam tu. Mendung kesedihan bergantungan di Madinah. Tafaqamal ahzan ala sahabah. Berita pedih dan sedih ini terus tersebar seluruh pelosok Madinah seperti berubah menjadi muram. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, jadi Anas ni dia khidmat dengan Nabi, faham sebab dia khidmat dengan Nabi ni kan 10 tahun kan. Sebab tu dia yang riwayat tu, dia duduk dengan Nabi lah, dekat lah, rapat. Sebab tu riwayat dia banyak masa baginda nak wafat ni. Tidak pernah kulihat suatu hari yang lebih baik dan lebih terang selain dari hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami, dan tidak kulihat hari yang lebih buruk dan lebih muram selain dari hari ketika baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Datang baginda, kami sambut dengan tala'al badru alaina. Kewafatan baginda menjadi muram dan suramnya Madinah. Setelah baginda wafat, Fatimah radhiyallahu taala anha berkata, wahai ayah, Rabb telah memenuhi doamu. Wahai ayah, syurga Firdaus tempat kembalimu. Wahai ayah, kepada Jibril kami menghabarkan kewafatanmu. Ila Jibril nan'ahu, memberitahu. An-na'yu ni memberitahu tentang kematian. Mauqifu Umar, bila mati kekasih ni, apa yang berlaku pada kekasih-kekasihnya. Sikap Umar ataupun pendirian Umar, bahasa Arab kata mauqifu ni pendirian. Masa itu zahir. Setelah mendengar khabar kematian Rasulullah, Umar hanya berdiri seperti patung, gusar, tak tahu nak buat apa. Seperti tidak sedar, dia berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik beranggapan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sesungguhnya baginda tidak wafat. Sampai kurang waras. Tetapi pergi ke hadrat Rabbnya, seperti yang dilakukan oleh Musa bin Imran, Nabi Musa bin Imran, yang pergi daripada kaumnya selama 40 hari, lalu kembali semula kepada mereka setelah baginda dianggap wafat. Kan? Allahu Akbar. Sampai macam tu keluar daripada mulut Umar. Siapa Umar? Kita pun dah dengar dah. Masa masuk Islam, orang belah sah dia kata, ini berapa orang ni belah sah aku, kalau 300 orang datang pun aku hadap. Begitu kan. Tapi bila Nabi wafat, sampai cakap dia pun dah berubah. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar akan kembali. Maka tangan dan kaki orang yang beranggapan bahawa baginda telah wafat hendaklah dipotong. Aku akan potong tangan-tangan orang yang cakap baginda wafat ni. Mauqif Umar. Bagaimana pendirian Umar pula? Sikap Umar radhiyallahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dari tempat tinggalnya di dataran tinggi Madinah, Abu Bakar memacu kuda, lalu turun dan masuk ke masjid tanpa bercakap kepada sesiapa pun. Dia masuk menemui Aisyah, anaknya, lalu mendekati jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diselubungi kain berwarna hitam. Disilak kainnya itu, lalu ditutupinya kembali, dipeluk jasad Rasulullah sambil menangis. Jadi kalau kita ada keluarga yang terdekat yang boleh kita cium, sunnah kita cium dahi dia. Sunnah kita cium dahi si mati ni. Sunnah cium. Kemudian dia berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan, fidaka bi abi wa ummi, Allah tidak akan menghimpun dua kematian kepada dirimu. Jika kematian ini telah ditetapkan ke atasmu, bererti engkau memang telah wafat. Ada orang lagi rapat dengan Rasulullah, dia telah menerima kematian Rasulullah. Kemudian Abu Bakar keluar rumah, dan ketika itu Umar sedang bercakap di hadapan orang ramai.
Siapa cakap Nabi mati, aku potong tangan dengan kaki dia. Dah tak waras. Kan? Macam itulah kalau orang yang, kalau kita tengok pasangan suami isteri kan, sampai kalaulah isteri dia meninggal atau suami dia meninggal, tak lama lepas tu dia pun meninggal. Silap-silap hari bulan, kubur pun sebelah. Ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Tu buktilah. Tu dia bukan dia kata reka ke apa, tak. Dia memang macam tu. Sayang dia. Kalau orang yang memang belum takdir dia wafat, mati, dia tak duduk dah bilik tu. Dia dah tak duduk dah. Dia dah tak duduk bilik tu. Saya punya ustaz, lama dia khidmat, orang rumah dia sakit 12 tahun. Jadi sampai dia meninggal, orang rumah dia meninggal, dia telefon saya, selang 3 hari tu dia kata apa? Ustaz dah tak duduk bilik makcik kau tu. Kan? 12 tahun jaga. Apa dia rasa tu? Allahu Akbar. Tu ustaz dah tutup lain dah. Bilik pun dia tinggal. Dia akan terkenang-kenang kan. Kenangan manis bersama kekasihnya. Maka Abu Bakar sebagai orang yang paling rapat, dia pun menenangkan keadaan. Dia tahu semua orang tengah gusar, susah, resah, sedih. Maka dia kata, duduklah wahai Umar. Umar tidak mahu duduk. Orang ramai beralih ke hadapan Abu Bakar dan mula meninggalkan Umar. Maka Abu Bakar berkata, barang siapa antara kamu yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Kalau kamu menyanjung-nyanjung Muhammad dia dah wafat, terimalah. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Surah Ali Imran juzuk 4. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, seperti mana 313 rasul sebelumnya datang. Sesungguhnya telah berlalu sebelum dia beberapa orang rasul, 313 atau 14 atau 15. Adakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Itu dia panggil kata pinjam daripada murtad. Habis kalau dia mati, kamu nak murtad ke? Barang siapa yang berbalik ke belakang, iaitu murtad, maka dia tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Syukurlah kerana Nabi telah sempurnakan agamanya. Ibnu Abbas berkata, demi Allah. Ibnu Abbas ni apa dia? Sayyidul Mufassirin, ketua segala ulama-ulama tafsir zamannya. Dia kata, demi Allah, seakan-akan mereka tidak tahu, tak sedar bahawa Allah telah turunkan ayat ini sehingga Abu Bakar membacakannya. Baru pasal, ada ayat ni. Maka semua orang mempelajari ayat ini. Hikmah kewafatan baginda, mereka belajar dari satu ayat daripada Al-Quran. Tidak seorang pun antara mereka yang mendengarnya melainkan selepas Abu Bakar membacanya. Ibnu Musayyib ataupun Sa'id bin Musayyib, dia panggil Sayyidut Tabi'in, kedua segala tabi'in, berkata bahawa Umar menyatakan juga, demi Allah, setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku menjadi lemah hingga aku tidak berdaya untuk mengangkat kedua-dua kaki. Sebab dia antara orang yang keras kata Nabi tak mati. Bila dengar wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, sama macam Nabi-Nabi sebelum ni. Mana ada Nabi datang tak mati, melainkan seorang yang Nabi menjadi sahabat, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni daripada Nabi, dia akan jadi sahabat. Kan, sebab dia jumpa Nabi dan dia juga jadi umat Nabi. Jadi sahabat lah. Itu Nabi Isa akan turun, dia akan
bunuh khinzir, akan pecahkan bekas-bekas arak, akan patahkan semua salib-salib di gereja. Itu antara dalam zikrul maghibat ataupun dalam hadis-hadis mengenai perkara-perkara akhir zaman. Okey. Allahu akbar. Hingga aku terduduk ke tanah ketika mendengarnya. Kini aku telah yakin. Itu bukan tahu tu. Kalau yang ada kitab tu bukan tahu. Hingga aku telah yakin bahawa Muhammad memang telah tiada. Alima dengan makna yakin. Barulah aku yakin betul Muhammad tadi. Kalau tak, dia kata apa? Dia memperjuangkan. Dia kata aku nak potong kaki tangan orang yang cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. At-tahjiz wa tawdi'al jasad syarif ila al-ard. Menguruskan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa Arab ni tawdi' iaitu mengucapkan selamat tinggal. Astaudi'ukallah. Sebelum menguruskan jasad Rasulullah, terjadi perselisihan pendapat tentang persoalan kekhalifahan. Siapa yang nak ganti Rasulullah ni? Itu berlaku. Terjadilah dialog dan debat serta sanggahan antara pihak Muhajirin dan Ansar di kampung Bani Sa'idah ataupun Saqifah Bani Sa'idah. Pintu nombor apa tu? Nombor 7 belakang-belakangan ni. Kalau kita pergi masuk, kalau kita hotel daripada belakang ni, dia ada belah kanan sana Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah ni kita panggil bumbung lah. Dekat Bani Sa'idah ni. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Macam-macam panjanglah tu cerita dia. Orang Ansar kata, kamu jadi kamu punya ketua, kami ada ketua. Kan? Orang Ansar orang tempatan macam kita kan. Engkau orang mana ni? Saya Selangor. Selangor lah. Kami Melaka ada dunia ketua dia. Macam itu contoh. Jadi begitu berlaku. Akhirnya mereka bersepakat. Tetapi itulah dipanggil ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf bersalah pendapat ini adalah rahmat, sehingga mereka sepakat. Bila sepakat yang rahmat turun tu. Sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah dengan beberapa tanda yang kita bincang sebelum ni. Nabi kata apa? Suruh Abu Bakar jadi imam. Tutup semua pintu-pintu para sahabat melainkan pintu Rasulullah. Itu dah ada beberapa tanda bahawa Nabi ini setuju bahawa Abu Bakar lah akan menjadi pengganti Nabi. Hal ini berlaku pada hari Isnin, hari itu juga. Kemudian orang ramai sibuk membuat persiapan untuk menguruskan jenazah Rasulullah hinggalah akhir malam, iaitu malam Selasa, hingga mendekati waktu subuh hari Selasa. Sementara jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia masih tetap membujur di atas tempat tidur dengan diselubungi kain hitam. Pintu rumah ditutup dan hanya boleh dimasuki oleh keluarga baginda. Pada hari Selasa, saudara dan keluarga baginda memandikan jenazah Rasulullah tanpa melepaskan kain yang menyelubunginya. Macam hari sekarang ni lah, kalau kita mandikan jenazah kan, saya kalau masa mandikan arwah atuk tu, kita papah jenazah tu atas kita. Sekarang ni kalau kita ada dia panggil apa tu, tap mandi tu kan, atas tu kita pun mudah untuk urus. Tak kisahlah, asalkan kita tutup atas dia, mandi. Kita pun Masjid Surau kita ada buat kursus mandikan jenazah. Kalau yang belum duduk tu, kena duduk kan, kena praktik. Dia tak boleh tiba-tiba dia tahu je, tak ada. Kan? Dia pengurusan jenazah ni dia tak tiba-tiba tahu. Masa dia nak sakarat apa kena buat, kan? Lepas dia mati apa kena buat, sambil tunggu apa kena buat, masa mandi apa kena buat. Dia tak tiba-tiba tahu walaupun dia ustaz. Walaupun dia ustaz, kita tiba-tiba dengar ada ustaz balik kan daripada Mesir ke mana. Kita pun ada jenazah, kita suruh dia urus, menggeletar di tepi tu. Mau terkencing terberak di tepi tu. Ustaz kan ustaz, betul dia ustaz. Kalau dia tak lalu, jangan harap dia boleh buat. Ni pengalaman kan. Saya ada kawan saya yang dia baru jadi imam kat bandar pula kan. Ustaz tolonglah,
Dia menung daripada pukul 2 pagi sampai pukul 6 subuh. Ustaz, buatlah jenazah ni. Saya tak tahu. Dia baru jadi imam, suruh dia buat, dia tak pernah buat. Jangan pasal. Jimat mentang-mentang kita dengar dia bawa balik, oi, ustaz ni dia luar negara tau. Betul dia luar negara. Dalam negara dia pun dia belum buat lagi pengurusan jenazah. Jadi selagi mana dia tak jalan pengurusan jenazah tu, cara macam mana kan, sampailah dia letakkan mayat dalam liang kubur, selagi dia tak lalu, dia tak rasa pengalaman dia, memang dia tak boleh nak urus. Sebab tu kitab ni, teori dengan praktikal ni, dia jauh langit dan bumi. Jauh tu maknanya apa? Berbeza. Berbeza. Allahu Akbar. Itu pengalaman saya sendirilah. Saya kata kalau saya tak lalu memang tak tahu ni. Tiba-tiba je memang tak tahu. Sahabat yang memandikan baginda adalah Abbas. Tapi sikit lagi insya-Allah. Ali, Fadal tu adik apa tu? Adik kepada Abdullah bin Abbas, anak pada Abbas lah. Qusam ibnu Abbas, adik-adik dia lagi. Kan? Lepas tu Syakran, pembantu Rasulullah yang membalik Usamah bin Zaid. Jadi Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini cucu angkat Rasulullah. Aus ibnu Khawli, Abbas sendiri, Fadal. Tadi Fadal tu adik-beradik dengan Ali. Ini baru Fadal adik-beradik Abbas. Adik-beradik Abdullah bin Abbas. Qusam bertugas sebagai membalik-balikkan jasad. Usamah dan Syakran mengalirkan air. Okey, ada yang balikkan, ada yang alirkan air. Sedangkan Ali memandikannya dan Aus mendakap jasad baginda di dadanya. Itu maknanya jasad tu dia duduk atas ribaan para dia punya kerabat dia tadi. Kemudian mereka mengkafankan jasad baginda dengan 3 lembar kain putih. Kalau kita sekarang 3 dengan 5 kan. Daripada bahan kain kapas tanpa menyertakan pakaian, iaitu panggil baju, laisa fihi qamisun wala imamatun, dan tidak ada juga serban. Kemudian mereka saling berbeza pendapat di manakah jasad Rasulullah akan dikuburkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi meninggal dunia melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu yuqbadu. Maka Abu Talhah radhiyallahu anhu mengalihkan tempat tidur di mana Rasulullah meninggal, lalu menggali liang lahat di bawah tempat tidur itu. Orang ramai masuk ke dalam bilik sejala bergilir-gilir, 10 orang untuk mensolatkan jenazah Rasulullah. Macam mana kita tengok makam kecil macam itulah makam yang asal. 10 orang masuk keluar tanpa seorang pun menjadi imam. Giliran pertama yang mensolatkan baginda adalah pihak keluarga, kemudian disusul oleh orang Muhajirin, orang Mekah sendiri, kemudian barulah orang-orang Ansar, orang Madinah. Setelah kaum lelaki, giliran kaum solat, wanita yang mensolatkan. Wanita boleh solatkan jenazah. Jangan tiba-tiba kita pelik pula. Kan? Kemudian disusuli oleh kanak-kanak. Semua ini dilakukan sehari penuh pada hari Selasa hingga menginjak malam Rabu. Aisyah berkata, kami tidak mengetahui pengkuburan Rasulullah hingga kami dengar suara cangkul di tengah malam Rabu. 124,000 sahabat-sahabat telah selesaikan solat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah sedikit daripada sirah Rasulullah. Masya-Allah, kita masuk 2021 baru selesai. Itu pun lompat. Cengkilat membaca kan. Jadi ada nanti rezeki lagi insya-Allah, bolehlah kita selit-selit. Yang belum lagi beli boleh kirim dengan Haji Aim. Berapa? 30 30. Kalau yang dah ada kat rumah boleh kita bawa insya-Allah minggu depan. Andai umur panjang, ada lagi rezeki kita, diberikan kesihatan, sama-sama kita belajar insya-Allah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلنا على حي الذي لا يموت وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب دخلنا على أمان الله دخلنا على حفظ الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.